Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Cikgu Azmi ucapkan kepada semua murid kelas tahun 4 PKB Neptun. Apa khabar semua murid? Cikgu doakan semoga semuanya sihat selalu ya. Pada hari ini, hari Khamis, kita bertemu lagi dalam sesi PDPR mata pelajaran Pendidikan Sains Sosial dan Alam Sekitar. Kita masih lagi di tajuk bentuk muka bumi ya. Tajuk bentuk muka bumi iaitu tajuk yang unit yang ketujuh ya, bentuk muka bumi. Minggu lepas kita telah pun belajar tentang apa tu bentuk muka bumi ya. Murid mesti ingat lagi ya bagaimana dengan gunung ya, tebing tinggi, sungai, pantai dan sebagainya. Pada pagi ini cikgu nak menceritakan pula tentang kepentingan bentuk muka bumi kepada manusia ya. Bila kamu dah tahu bentuk muka bumi, ada bentuk muka bumi yang gunung yang tinggi dan sebagainya kan. Jadi hari ini kita tengok betul-betul ya kepentingan bentuk muka bumi kepada manusia ya. Cikgu baca ya. Kepentingan bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi mempunyai banyak kepentingannya. Antara kepentingan tersebut termasuklah dari segi ekonomi, kawasan tadahan air dan pelancongan ya. Ada tiga dekat sini kepentingan bentuk muka bumi ya. Baik, yang pertama ya, ekonomi. Okey ya. Apa dia ekonomi ni? Okey. Tengok ya. Pertanian di kawasan tanah pamah dan perikanan di pinggir laut dapat menjanakan sumber pendapatan. Okey. Kawasan tanah pamah tadi, kawasan tanah pamah kan? Okey. Kita boleh menjalankan aktiviti pertanian. Apa dia pertanian ni? Kena ingat ekonomi ni apa? Ekonomi ni dia boleh menjana sumber pendapatan. Dapat duit lah ya. Okey, pertanian. Pertanian macam kita menanam lah. Dekat gambar ni apa? Tanam sayur. Di kawasan tanah pamah ini, kita boleh jadikan dia sebagai kawasan pertanian. Boleh tanam ya. Tengok contohnya di sebelah sekolah kita. Tengok dekat kawasan sekolah kita kan. Di sebelah tepi sekolah kita kan. Belakang sekolah kita kan. Ada kawasan penanaman jagung. Jadi kawasan tanah pamah tu boleh ditanam dengan bermacam-macam tanaman. Tujuannya adalah untuk mendapatkan duit, menjanakan sumber pendapatan. Boleh tanam sayur, tanam jagung, tanam buah dan berbagai-bagai lagi lah. Okey ya, pertanian. Kemudian perikanan. Okey, perikanan. Asalnya perkataan I-E-K-A-N kan, ikan. Tambah imbuhan perikanan. Dia jadi perikanan. Perikanan ni apa? Okey, aktiviti apa ni? Ni ikan ya, perikanan ya. Orang membeli ikan ya untuk dijual ya di kawasan tasik ya. Kawasan tasik ya. Okey. Jadi dengan orang menjalankan aktiviti perikanan ini, jadi ikan itu boleh dijual ya. Berbagai-bagai orang aktiviti perikanan ini macam-macam ikan yang dibela ya, macam-macam ya, ikan tilapia ya, ikan yang banyak orang masak tempoyak tu apa tu, ikan apa tu, ikan patin ya. Okey, boleh dijual. Jadi boleh boleh menjanakan sumber pendapatan ya. Ingat ya, ekonomi, pertanian, perikanan.
Seterusnya yang kedua, kawasan tadahan air. Kawasan tadahan air. Tanah tinggi berperanan sebagai kawasan tadahan air. Tengok sini, ni kawasan tanah tinggi kan, bukit kan. Ada air yang mengalir daripada puncak bukit ini turun ya. Kemudian kalau kamu perasan kan, ada kawasan yang daripada tanah tinggi ini dijadikan sebagai empangan. Empangan ya. Empangan tu apa? Jadi kawasan di air-air yang turun ini dijadikan satu empangan di mana air itu telah ditadahkan menggunakan empangan ya. Tujuannya untuk apa? Jadi air empangan daripada empangan ini akan dialirkan berbagai-bagai fungsi lah. Kalau di Kedah itu dia ada empangan pedu, empangan muda ya. Jadi empangan itu untuk pengairan ke kawasan tanaman padi ya. Tadahan air. Dan juga ada juga air-air ini pula, tadahan air ini boleh juga digunakan untuk aktiviti untuk dihantar ke rumah-rumah ya. Macam air pipe yang kita punya guna setiap hari kan. Itu air itu pun berasal daripada kawasan tadahan air juga ya. Macam dekat di Ulu Kinta dia ada kawasan tadahan air ya. Air daripada kawasan Ulu Kinta itu ditadah daripada kawasan bukit itu dan dialirkan pergi ke rumah-rumah ya. Jadi tanah tinggi ini penting. Kalau semua tanah tinggi ini kita gondolkan dia, kita tebang pokok semua ya. Jadi tak ada lagi air yang kawasan tadahan air. Jadi bila dah tak ada kawasan tadahan air, air pun tak ada, susah untuk kita nak mendapatkan air ya. Okey. Seterusnya nombor 3, pelancongan. Pelancongan. Pinggir laut dan tanah tinggi dapat dijadikan sebagai tempat tarikan dan pusat pelancongan. Jadi kawasan bentuk muka bumi kita berbagai-bagai ya. Ada tanah pamah, ada kawasan yang berbukit ya. Ada kawasan-kawasan pinggir laut ya. Jadi semuanya bermanfaat untuk manusia ya. Tidak ada yang tidak bermanfaat ya. Okey, yang ini pelancongan. Dengan adanya kawasan macam pinggir laut ini, pinggir laut ni macam pantai lah. Cikgu dah beritahu dah minggu lepas ya, kawasan pantai yang berdekatan dengan tempat kita ni, di Teluk Batik sana kan. Jadi bolehlah dia dijadikan sebagai pusat pelancongan ya. Tempat orang boleh berkelah ya. Pergi mengadakan aktiviti hari keluarga dan sebagainya ya di pantai ya. Pinggir laut ni ya, jadi pusat pelancongan. Kemudian ada juga kawasan yang di tempat yang tanah tinggi. Tengok sini. Siapa yang pernah pergi Cameron Highland ya? Ada tak murid-murid yang pernah pergi Cameron Highland? Cikgu rasa semua murid dah pernah pergi Cameron Highland kan? Dah lama kita tak pernah pergi Cameron Highland kan? Boleh makan buah buah strawberry ya. Bermacam-macam lagi ya. Boleh tengok rama-rama ya. Boleh beli buah-buahan, jagung, boleh beli sayur-sayuran ya, dekat kawasan tanah tinggi. Jadi semua kawasan itu telah dijadikan sebagai tempat pelancongan ya dan boleh mendatangkan sumber pendapatan kepada manusia ya. Jadi cikgu ulang balik ya. Ada 3 kepentingan bentuk muka bumi. Yang pertamanya ekonomi, iaitu ekonomi ni apa? Dapat menjanakan duit, menjanakan sumber pendapatan ya, ekonomi. Ekonomi ni apa? Macam pertanian di kawasan tanah pamah ya. Kawasan tanah pamah boleh buat aktiviti pertanian.
Kemudian di kawasan pinggir laut dan tasik dan sebagainya dapat adakan aktiviti perikanan, ya. Kemudian seterusnya, nombor 2, kawasan tadahan air. Di mana? Di kawasan tanah tinggi, ya. Tanah tinggi berperanan sebagai kawasan tadahan air. Tadahan air tu untuk kita gunalah air tu, ya. Sama ada untuk kita minum, mandi dan sebagainya ataupun untuk kegunaan pengairan, untuk digunakan untuk tanaman padi dan sebagainya, ya. Okey. Dan yang ketiga, pelancongan, ya. Pelancongan. Kita boleh pergi melancong, makan angin, ya. Sama ada di pinggir laut, kita ada pantai-pantai, ya, kawasan pantai, ya. Dan kawasan tanah tinggi ni macam Cameron Highland, Genting Highland, ya. Semua tu dijadikan sebagai tempat pusat pelancongan, ya. Aktiviti riadah bersama keluarga, ya. Okey, itu sahaja yang cikgu nak pengajaran cikgu pada hari ini, ya, tentang kepentingan bentuk muka bumi. Sikit saja. Kemudian dah habis, dah faham, ya, dah faham. Keluarkan buku aktiviti murid semua. Buku aktiviti macam biasa, ya, muka surat 41, ya, 41. Muka surat 41. Ya. Okey, tengok sini, ya. Pertama sekali tulis kat sini tarikh. Hari ni berapa hari bulan, 24 24 hari bulan 24.6.2021, ya. Kemudian okey. Kepentinganku tu adalah kepentingan bentuk muka bumi lah. Tulis kepentingan bentuk muka bumi kepada kehidupan. Okey, ni dah ada jawapan dah ni. Kawasan tadahan air tu kan. Okey, nombor 2, nombor 3, nombor 4 ni belum ada jawapan lagi, ya. Pertanian. Tengok mana satu pertanian ni. Pertanian 2 ke, 3 ke, 4 ke? Perikanan. Ikan. Perikanan. Mana satu? Pelancongan. Pelancongan. Kawasan pelancongan, ya. Murid dah faham kan? Mana satu pelancongan, yang mana satu perikanan, yang mana satu pertanian, ya. Tulis kat sini, ya, bawah sini, ya. Sini, sini, sini. Pilih. Okey, itu muka surat 41. Seterusnya, muka surat 42. Surat 42, ya. 42 macam biasa. Tulis tarikh dekat sini. 24 hari bulan 6, 2021. Okey. Apakah kepentingan saya? Bulatkan jawapan yang betul. Nombor 1, ya. Perikanan merupakan antara kegiatan apa? Perikanan merupakan antara kegiatan ekonomi ke pertanian. Tengok balik yang ni muka surat berapa tadi. Dalam muka surat 48 buku teks tadi kan. Tengok balik jawapan dia, ya. Kemudian tanah tinggi merupakan kawasan perumahan, kawasan tadahan air. Kawasan perumahan ke kawasan tadahan air? Senang aja kan? Okey. Bulatkan dia jawapan dia betul. Tak payah warna, bulat dia mana. Kalau kamu katakan tanah tinggi kawasan perumahan, bulatkan. Kalau kawasan tadahan air, bulatkan. Okey. Kundasang di Sabah ialah kawasan, Kundasang ni adalah nama tempat tau. Kundasang di Sabah ialah kawasan pelancongan ke perikanan. Bulat jawapan yang betul, ya. Baik, cikgu rasa itu sahaja pengajaran cikgu pada hari ini. Murid kalau tak faham bolehlah ulang tengok video pengajaran cikgu ni, ya.
Tengok berkali-kali ya, ada masa tengok je, dah faham tu nanti barulah jawab soalan yang cikgu bagi dalam muka surat 41 dan 42 ya. Cikgu rasa itu sahaja pengajaran cikgu. Selamat belajar untuk semua murid. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semua.